Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para pegawai Masjid Nurul Saadah Lahar Tabut Penaga yang berusaha, Al-Fadhil Ustaz Yusof Desa, pegawai takmir Pejabat Agama Daerah Seberang Perai Utara yang kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Murad Merikan, kemudian ahli panel kita yang kedua yang berbahagia guru, saya sebut guru Abang Hirman Roslan yang pernah berforum dengan saya juga di Penaga ni. Ketika tu kita menceritakan tentang kepahlawanan Melayu kat mana. Jadi pada malam ini insya-Allah forum kita pada malam ini kita akan menceritakan yang berkaitan dengan tema kemerdekaan dan fokus kita kepada Pulau Pinang dan sejarah, kisah dan jatinya. Saya pernah terbaca satu tulisan, tak silap saya nama John Lancaster, menceritakan tentang Pulau Pinang. Kemudian teori tentang penduduk Pulau Pinang. Kemudian saya juga membaca tulisan yang berbahagia Prof mengenai Batu Uban tu kan, sejarah Pulau Pinang. Dan satu tulisan yang cukup menarik yang kita yang sedihnya kita tak dapat temui penulisan ini dalam buku teks. Bila kita buka buku teks, saya ingat lagi bab yang pertama tingkatan 2 disebut Pulau Pinang ni 786 dibuka oleh Francis Light lah. Itu yang rasmi disebut dalam buku teks dan kita pun jawab begitulah. Sejauh mana kita nak memperjuangkan kebenaran kalau kita yakin dengan kebenaran kita itu, tapi kalau masuk periksa kita jawab tahun lain, jawab orang lain yang buka, salah. Sebab skemanya begitu. Dia nak kita jawab ikut temanya begitu. Jadi perjuangan kita nak ubah ni, nak mengembalikan kemelayuan asal Pulau Pinang ni. Kalau kita buka dalam teori-teori, bacaan-bacaan, kajian-kajian, bahkan tak silap saya, Francis Light sendiri pernah menyebutkan ketika mana dia datang ke Pulau Pinang dah ada penempatan Melayu. Ada 2-3 tokoh yang disebutkan. Saya bukan ahli sejarah tuan-tuan, saya bidang lain, tapi saya sangat meminati sejarah. Yang berbahagia Prof antara mentor saya. 3-4 orang tokoh sejarah di Malaysia yang sangat saya minat. Profesor Mak Bakar, Profesor Abdullah di Universiti Malaya, tak silap saya di USM ada lagi Profesor Dr. Mahni ke. Antara yang saya cakap minat. Kalau peringkat antarabangsa saya minat Dr. Atullah Kopansky daripada Turki. Saya meminati wacana sejarah ini. Kerana bila kita belajar sejarah ni baru kita nampak, oh flow-nya begitu. Tuan-tuan, saya nak tarik ni masa tahun 1187. Masa itu perang salib kedua, Islam memenangi, dapat Baitul Maqdis. Kemudian tahun 1453, Islam dapat pula Konstantinopel. Maka ketika itu paksi Kristian semakin berkurang. Kerana paksi mereka, sebacaan saya ini ada di Vatikan, ada di Konstantinopel dan ada di Baitul Maqdis. Dua telah dapat kepada pihak Islam. Maka Kristian need to do something. Then dia plan satu plan lah. 1492 mereka berjaya merampas Andalus. Dan itu telah membuka pintu laut, membuka laluan untuk mereka datang ke tempat kita. Maka bermulalah proses penjarahan mereka datang ke timur dan kita dapat lihat satu demi satu siri penyerangan dan satu demi satu kerajaan yang berada di Nusantara ini tumbang. Itu cerita asalnya. Bila bercerita tentang Pulau Pinang, kita disebutkan tentang Francis Light dan bila kita sampai ke Pulau Pinang pun sampai sekarang masih ada tugu Francis Light itu. Dan kita didendangkan dengan jasa beliau, bagaimana beliau membuka negeri tersebut, membuat pelabuhan dan sebagainya, seolah-olah Inggeris itu yang menemui pulau itu dan seolah-olah sentimen dia seolah-olah Melayu di utara ini tak reti nak buka negeri dan tidak menempati tempat tersebut, sehingga akan datang orang Inggeris yang membuat jasa besar, orang kata pugang tanah, buka pula sampai orang boleh pergi duduk. Sejauh manakah kebenarannya, kita nak pergi kepada ahli panel kita pertama yang berbahagia Prof. Sejauh manakah kebenaran itu, dan kalaulah kebenaran itu boleh disangkal teorinya, siapakah Melayu yang terawal yang menduduki Pulau Pinang, penduduknya bagaimana? Kita pernah mendengar teori tentang kedatangan mereka daripada Pagar Ruyung, Sumatera. Sejauh manakah teori ini Prof? Kita minta Prof huraikan kepada kita tentang penduduk di Pulau Pinang sebelum era Francis Light dan corak pola kehidupan mereka dan asas mereka bagaimana Prof? Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih kepada Ustaz Yusof
dan pihak penganjur kerana telah menjemput saya untuk bercerita mengenai sejarah Pulau Pinang. Pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa saya bukan ahli sejarah. Saya tidak dilatih dalam jabatan sejarah mana-mana universiti. Bukan macam Profesor Mahani, Profesor Kuke Kim dan sebagainya, ataupun saudara Herman Ruslan yang dilatih dalam jabatan sejarah Universiti Sains Malaysia. Saya bermain-main dengan sejarah. Saya menggunakan sejarah sebagai alat, sebagai senjata untuk menegakkan meluruskan masa lalu. Sebab dalam konteks Pulau Pinang, sejarah Pulau Pinang Kedah, masa lalu itu amat kabur. Masa depan itu cerah. Jadi bagaimana kita nak menelusuri masa lalu? Dan saya terlibat dalam kerja-kerja mentafsir sebagai orang yang suka bercakap, menulis dan berkongsi mengenai sejarah Pulau Pinang sejak hanya 20 tahun yang lalu, tidak lama. Apa yang mencetuskan saya berbuat demikian ialah pada tahun 2003, pada masa itu saya di ITM. Saya bermula kerjaya saya di ITM, Institut Teknologi Mara. Satu universiti yang dulu pada masa dulu dikatakan second class university, institut, dan kemudian dinaikkan sebagai universiti. Jadi tahun 2003 masa saya di ITM, masa itu Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan beberapa NGO telah menganjurkan satu persidangan. Persidangan itu dipanggil sebagai The Penang Story, cerita Pulau Pinang. Dan dalam persidangan itu disediakan lebih kurang 300 lebih kertas kerja. Dalam 300 lebih kertas kerja, tidak satu kertas kerja pun yang bercakap mengenai Melayu Pulau Pinang. Yang ada adalah kertas kerja mengenai kedatangan kehidupan masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Serani, kehidupan suku-suku lain. Orang Siam pun ada, perkembangan bandar Georgetown, perdagangan, pembinaan, seni bina dan sebagainya. Tidak ada mengenai Melayu Pulau Pinang. Itu tahun 2003. Dan yang ada ialah satu forum yang menjemput dua orang tokoh Pulau Pinang yang konon-kononnya mempunyai maklumat yang tahu mengenai sejarah awal Pulau Pinang, tapi mereka telah sebenarnya menghina asal-usul Melayu Pulau Pinang. Mereka mengatakan bahawa orang Melayu Islam Pulau Pinang hanya wujud selepas tahun 1786. Jadi ini mengandaikan bahawa tidak ada orang Melayu di Pulau Pinang sebelum 1786. Saya sebenarnya tidak mau sebut tahun 1786. Saya nak menghilangkan, menyahkan 1786. Sebab 1786 adalah tahun yang tidak betul, tahun yang palsu dalam konteks sejarah Pulau Pinang Kedah. Saya akan kembalikan kepada mengapa ia palsu. Tapi saya ingin menyentuh mengenai tanggapan bahawa Pulau Pinang tidak ada manusia, tidak ada masyarakat sebelum orang putih datang. Sebelum itu, saya ingin menyentuh sedikit mengenai konsep peneroka, konsep pembuka dan konsep pengasas. Pengasas, kebetulan 2 malam sudah ada orang telefon. Masa itu saya ada di Kuala Lumpur. Orang tu dari Pulau Pinang. Dia telefon, dia tanya, siapa pengasas Pulau Pinang? Ini betul, cerita betul, bukan buat. 2 malam sudah. Saya kata tidak ada pengasas Pulau Pinang. Ungkapan sesiapa pengasas Pulau Pinang, bahawa Pulau Pinang mempunyai pengasas, pembuka, the founder, the discoverer, tidak tepat.
tidak ada seorang pun yang mengasas Pulau Pinang. Sama juga kalau kita kata siapa pengasas Pulau Langkawi? Siapa pengasas Kedah? Siapa pengasas Singapura? Ini ungkapan-ungkapan yang bersifat Eurocentrik. Orang putih apabila mereka setelah mereka menindas dan menghalau orang Islam daripada Andalusia, Iberia, mereka pun membuat satu treaty, perjanjian Tordesillas di antara yang ada sekarang ini Spanyol dan Portugal. Okay. Dalam perjanjian Tordesillas 1493, mereka membahagikan dunia ini kepada dua. Okay. Treaty Tordesillas. Hemisfera Barat diberi kepada Portugis. Hemisfera Timur diberi kepada Spanyol. Jadi dunia ini dibagi kepada Barat dan Timur. Dan mereka pun belayar. Columbus, Vasco da Gama dan sebagainya. Dan juga kuasa-kuasa penjajah daripada Eropah Barat pun belayar keluar daripada abad yang ke-15, 16, 17. Dalam mereka belayar keluar, mereka pun bila sampai ke tempat, mereka akan berkata, this was discovered by sekian-sekian. Okay? Ini discover, macam Columbus, dia kata dia discover Amerika. Okay? Captain Cook mengatakan bahawa dia discover Australia. Discover tu menjumpai dan mengasas, founder, discoverer and founder. Raffles mengatakan bahawa dia discover dan founded Singapura. Francis Light, walaupun dia tak kata begitu, tapi naratif orang putih mengatakan bahawa dia founder Pulau Pinang. Ini semua tak betul. Menjurus kepada Francis Light, dia datang, bukan dia found. Dia tidak ada pengasas. Kalau kita kata ya ada maksud founder, ada beberapa orang di Malaysia ni dia kata ya memang ada founder, memang ada discoverer. Founder bermaksud orang yang telah mengasaskan peraturan dan kerajaan. Jadi apabila saya kata Francis Light bukan founder, dia tidak. Francis Light adalah founder Pulau Pinang kerana Francis Light telah mengasaskan pemerintahan dan kerajaan dan peraturan di tempat itu. Termasuklah di sini, di Semampai. Sama juga macam Raffles, sama juga macam lain-lain. Sebenarnya kalau kita kata kita nak lawan balik, okay? Kita nak menafikan bahawa Francis Light itu founder, maka kita cipta Irwan Melayu founder. Sebenarnya saya tidak mahu mengatakan bahawa si Anu telah mengasaskan Pulau Pinang. Pulau Pinang telah diduduki. Pulau Pinang ialah sebahagian daripada wilayah Kedah. Pulau Pinang sekian lama, berabad-abad, beribu tahun lamanya, sebahagian daripada tanah besar Kedah. Sama juga macam Pulau Langkawi. Jadi tidak ada founder. Ini menjurus kepada beberapa nama yang dikaitkan. Sebenarnya di Pulau Pinang ni sebelum tahun 1780-an ada beberapa nama orang Melayu Islam yang telah bermastautin di Pulau Pinang. Yang kita tahu. Yang kita tak tahu mungkin beribu orang lagi telah ada di Pulau Pinang. Sejak abad yang ke-14, 15 ataupun seawalnya. Itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu nama mereka, kita tidak tahu asal-usul mereka, kita tidak tahu asal-usul mereka. Tapi yang kita tahu ialah beberapa nama ini. Pertama ialah Datuk Keramat. Datuk Keramat kalau pergi Tanjung, Datuk Keramat Road. Jalan Datuk Keramat. Datuk Keramat 17.5-17.10. Datuk Keramat dikatakan orang yang awal. Yang telah menduduki Pulau Pinang. Datuk Keramat dikatakan berasal daripada Aceh. Ada juga yang kata Datuk Keramat berasal daripada India. Namun Datuk Keramat telah belayar ke Pulau Pinang daripada Kedah.
Ini pun istilah, saya tak mau sebut istilah datang. Itu semua tak betul. Kadang-kadang orang kata, orang Pulau Pinang ni datang daripada petani, datang daripada Kedah, datang daripada Kepala Pateh, semua tak betul. Itu hanya menunjukkan bahawa kita telah memisahkan Pulau Pinang dengan Sebang Perai dan Kedah. Bukan datang. Pulau dan tanah besar ialah saling dikunjungi. Pergi balik kampung dan sebagainya. Hari-hari ada orang pergi balik pada masa itu. Bukan hanya pada masa orang putih, tapi sebelum itu. Pada masa orang putih, bila orang Melayu pergi balik daripada Bagan ke Tanjung, dia kata pirate. Sebab apa? Mereka tidak mau kedudukan mereka diancam. Jadi mereka kata pirate, jadi mereka boleh halau orang Melayu yang belayar ke pulau, bukan datang. Datuk Keramat dia berasal, kata dia datang, belayar daripada Kedah, daripada Yan, daripada mana, melalui Sungai Pinang. Sungai Pinang ataupun dulu dikatakan sebagai Teluk Julutung. Di Julutung, kita Julutung di Pulau Pinang kan. So Sungai Pinang. Dan Sungai Pinang tu dia belayar, dia sampailah ke kawasan Counter Hall di mana dia bertapa selama beberapa tahun. Datuk Keramat dikatakan ada 2,000 pengikut pada masa itu. Ada catatan mengatakan bahawa Pulau Pinang pada masa itu ada 10,000 orang. 10,000 orang Melayu di Pulau Pinang. Ini tahun 1710, 1705 sampai 1710, awal 1700. Siapa kata Pulau Pinang tak ada orang? Dan kalau kita tengok, kalau lah ni kita pergi tengok Sungai Pinang, dah cuci sikit, tapi dulu memang hitam. Sungai Pinang tu kawasan industri. Tapi dulu kalau kita tengok postcard Sungai Pinang, dalam tahun 1850-an, 60-an, Sungai Pinang tu macam Sungai Thames di London. Dia punya scenery itu macam negeri orang putih. Daripada Kuala Sungai Pinang menghadap ke Bukit Bendera, macam taman. Macam taman. Itulah tempat Datuk Keramat. So Datuk Keramat ialah orang yang terawal. Itu pun saya tak mau sebut terawal dan sebagainya, tapi orang yang awal. 5 orang saya katakan yang sebelum. Sebab tumpuan kajian saya untuk membuktikan bahawa orang Melayu ada di Pulau Pinang, tumpuan sebelum 1780-an. Saya mengutip maklumat-maklumat untuk membuktikan bahawa orang Melayu ada. Satu Datuk Keramat. Cuma saya tidak tahu salah silah Datuk Keramat. Dulu ada seorang daripada USM, nama dia Dr. Hanafi. Dia cerita kat saya. Dia sedang mengkaji dan sedang menelusuri dasar Datuk Keramat, tapi dia tak jumpa. Malangnya dia meninggal dunia. Tapi dia khusus, dia minat Datuk Keramat. Itu Datuk Keramat. Dan ada catatan mengatakan bahawa Datuk Keramat ni dia ada adik dia. Adik dia nama Haji Bayan. Haji Bayan. Bayan ni juga banyak dikaitkan dengan sejarah Pulau Pinang. Seorang lagi Nakhoda Bayan. Itu pun nanti saya kembali kepada Nakhoda Bayan. Tapi Haji Bayan. Dan juga dalam rekod tercatat nama Maharaja Setia. Datuk Maharaja Setia yang masa tu 1810. Masa macam nak claim harta, dia declare bahawa dia keturunan Datuk Keramat. Ini dicatat dalam rekod-rekod British. Itu yang awal, Datuk Keramat. Selepas itu, 1730-an, ini berdasarkan kepada tahun-tahun yang dicatatkan. Ialah Nakhoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang. Ataupun Haji Muhammad Saleh. Nakhoda Nan Intan bin Tuanku Patis Nan Sabatang ataupun Haji Muhammad Saleh yang selalu dikatakan membuka Batu Uban dan membina Masjid Batu Uban. Dulu masjid itu surau dan sekarang ini menjadi Masjid Jamek Batu Uban. Dan tahun yang dicatat ialah 1734. Nakhoda Nan Intan ni bukan hanya dikaitkan dengan Batu Uban.
juga dikaitkan dengan masyarakat di Melaka. Masjid Tengkera juga dikatakan sebagai dibina oleh Nakoda dan Intan. Ini saya diberitahu oleh warisnya semasa saya nak menghantar manuskrip saya Batu Uban ke penerbitan. Tapi saya tidak dapat verify, jadi saya tak dalam sebagai footnote. Dan saya pergi ke Melaka, Tengkera, namun mereka tidak mahu bekerjasama dengan saya. Mereka seolah-olah tidak mahu mendengar nama Nakoda dan Intan. Ini juga masalah-masalah pekaji. Kadang-kadang kena hina, kena hendik, kena hamun, macam-macam lah. Orang tak suka kita sebab kita banyak nak korek benda. Dan Nakoda dan Intan juga dikatakan sebagai pendakwah yang bertempat di Batu Bara. Dia pada tahun 1730-an ulang-alik daripada Batu Bara ke Kuala Kedah, Kuala Muda dan Melaka. Dan kemudiannya ini bukan Nakoda dan Intan bukan datang daripada Payakumbuh, tidak. Sebab daripada Payakumbuh dia pergi ke Batu Bara. Batu Bara dia ulang-alik, dia berdagang, melusi Selat Melaka dan sebagainya. Akhirnya Sultan Kedah telah memberi tanah 50 ekar kepada Nakoda dan Intan yang ini sekarang ni yang dinamakan Batu Uban. Dan Batu Uban sebenarnya bukan kampung yang kita nampak sekarang ini. Sekarang ni Batu Uban nampak macam setinggan. Dulu tahun 2008 saya ingat lagi, masa tu developer telah buat signage untuk bangunkan Batu Uban. Masa tu je saya telah tulis surat terbuka dan hantar kepada semua paper yang terbit utusan Berita Harian, Harakah, Straits Times dan beberapa portal lagi yang terbit surat itu mengatakan bahawa mengapa kita jangan sentuh Batu Uban. Kalau Batu Uban dibunuh maka matilah sejarah Melayu Pulau Pinang. Dan pada masa itu seolah-olah Batu Uban ni tempat yang pertama. Tidak, yang saya katakan tadi ialah Sungai Pinang, Datuk Keramat. Sungai Pinang. Tapi Batu Uban merupakan satu tempat yang istimewa. Sebab Batu Uban merupakan bukan hanya kampung. Dia bukan kampung. Ini juga satu tanggapan salah. Batu Uban ialah pekan dan pelabuhan yang pertama di Pulau Pinang. Tujuhlah 30-an, 40-an, 50-an, ia merupakan pekan dan pelabuhan. Pekan mengapa? Saya kata pekan. Saya jumpa satu peta, sketch map dalam Arkib Negara. Peta itu 1763 yang menulis dua tempat. Satu ialah a watering place, tempat yang banyak air. Satu lagi, a town was here. So kalau kita tengok peta itu betul-betul, the watering place tu merujuk kepada Batu Feringhi. Kan Batu Feringhi ada banyak waterfall tepi laut tu. Itu sebab orang putih bila mai di Pulau Pinang, dia ambil supply air daripada bukan hanya Lancaster, Portugis dan sebagainya. Dia land dekat mana? Dekat Batu Feringhi. Dia sebagai tempat batu yang kalau dekat Pinang itu dia kata Batu Feringhi. Feringhi itu merujuk kepada orang putih dan khususnya orang Portugis. Feringhi itu Portugis. Jadi orang Portugis juga datang ambil air. Satu lagi tempat, a town was here, kalau kita tengok balik, tempat itu ialah Batu Uban. A town and a port. Jadi Batu Uban merupakan satu tempat yang mewah, hari-hari ada perayaan lah. Sebab Batu Uban merupakan tempat pertemuan di antara orang Melayu dan juga orang Arab dan orang India sebagai pelabuhan. Ini salah sebagiannya tok saya duk cerita. Tok saya orang Batu Uban, bukan tok saya orang beranak di Pulau Pinang. Pergi duduk di Terong, Kuala Kangsar, balik ke Pulau Pinang, jadi duduk cerita mengenai Batu Uban. Batu Uban dulu dia ialah orang Arab dia minum kopi dengan lada, dengan macam-macam lah, kan? Macam-macam majlis. Jadi mewah, tempat tu mewah. Jadi Nakoda dan Intan mempunyai salah silah. Di sini pun ada keturunan Nakoda dan Intan, Encik Azim, dan diberi tanah dan masjid, dan dia keturunan dia bersebenda dengan
Al-Makawi. Al-Makawi ini seorang pendakwah yang datang daripada Makkah. Dia pergi ke Langkawi, dan daripada Langkawi dia pergi ke Pulau Pinang. Dia berkahwin dengan cucu Nagoda dan Intan. Keturunan Al-Makawi ini 3 kubur ada di belakang USM. Di belakang USM ada 10 kubur, 3 daripada keturunan Al-Makawi. Jadi selepas itu ialah Nagoda Ismail ataupun Nagoda kecil ataupun Ismail. Nagoda kecil Ismail ni dia tempat dia di Jelutong. Jelutong, kalau kita tengok topografi dia, Batu Uban dekat dengan Jelutong, berjalan dia 2 minit, 20 minit bersampai ataupun tak sampai 20 minit sampai Jelutong. Jadi tempat macam Sungai Pinang, Jelutong, Batu Uban tu satu deretan sampai ke Tanjung. Di Jelutong banyak orang daripada Minangkabau. Jadi Nagoda Intan dan Nagoda kecil ni mereka berasal daripada kampung Bodi, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dia mereka datang. Dan kemudian tahun yang satu lagi dicatat adalah tahun 1749, di mana Datuk Jenatun datang, bukan datang begitu saja, tapi berpusat di Batubara, berasal daripada Pagaruyung, berpindah ke Payakumbuh, Kampung Budi, dan saya pergi di Kampung Budi, Payakumbuh banyak kali cari salah silah apa semua, dan bertemu dengan keturunan Nagoda dan Intan dan isteri Datuk Jenatun, dan kemudian Datuk Jenatun pun pergi ke Batubara. Datuk Jenatun ni ialah dia di Batubara dikenali sebagai Jenan, Jenan. Dan saya pun duk fikir banyak kali juga, macam mana my Jenatun, nama di Batubara Jenan. Saya di Batubara ada beratus-ratus ribu keturunan dia. Saya tahu semua. Bukanlah semua ribu dah, tapi ada yang saya tahu lah. Mereka memanggil tokoh ini sebagai Jenan. Dia kahwin tiga kali. Satu di Payakumbuh, yang kedua orang Batubara, yang ketiga orang Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang, dalam beberapa catatan, salah satunya adalah catatan buku Mencari Bakor oleh Aziz Ishak, dulu Menteri Pertanian yang pertama yang ditangkap oleh Tengku. Dia keturunan Jenatun. Dia tulis sebagai Datuk Jenatun. Dan di USM pun kalau kita tengok ada satu tempat Anjung Jenatun, Janatun, Jannah. Tapi apabila saya kaji lagi, di Pulau Pinang ni ada banyak tokoh Cina, Tok Pekong, kan? Yang ada patung pakai songkok dan sebagainya, banyak tempat. Jadi Jenatun ni ialah derivation daripada Natun Kong. Jenatun. Jadi Jenatun ni daripada panggilan orang Cina. Kong ni Tok Kong. Sebab dalam tahun Jenatun ni dia meninggal dunia 1789. 1789 dia meninggal dunia. Kubur dia ada di belakang Minden. Kubur panjang 10 kaki. Kubur dia 10 kaki. Isteri dia yang Pulau Pinang 10 kaki. Anak dia meninggal awal pun 10 kaki. Yang lain-lain itu kubur biasa. Kubur Datuk Seri sebenarnya kubur biasa. Dan Cina duk minta ubat. Dia kamat yang orang boleh minta berubat lah. Sebab Cina percaya bahawa Jenatun ni dia menakluki Pulau Pinang, disebut oleh orang Cina pada saya, secara gaib. Itu cerita daripada keturunan Cina, yang mana keturunan dia mengenali, ini abad yang ini tahun 1790-an atau 1800, mengenali makam Datuk Jenatun. Dan dalam tahun 1960-an 70-an, kubur Jenatun di belakang Minden ni dipapi minta nombor ekor lah, kan? Tapi sekarang ni dah ada pagang semua. Itu Datuk Jenatun. Datuk Jenatun pergi balik dia menolong Sultan Muhammad Jiwa, Zainal Azrin Shah kedua, berperang dengan
dia kalah dengan Raja Nambang kan. Nambang berperang dengan membantu Sultan untuk berperang, kalah dengan Aceh. Bugis. Dan Sultan telah memberi tanah 100 hektar yang sekarang ni kawasan Minden, Bukit Gelugok dan Sungai Gelugok. Itu kawasan itu termasuk Brown Garden. Dan Datuk Jenatun masa dia belayang tu, dia bukan dia mula daripada Batu Bara dia pergi ke Tanjung, lepas tu dia pergi ke Kuala Kedah, dia masuk Sungai Korok dan pergi balik, at last settle di Tanjung. Mula-mula di Tanjung, kemudian di kawasan Minden. Di situ dia tanam tebu dan sebagainya. Datuk Jenatun diikuti oleh Datuk Setia, adik ipar Datuk Jenatun daripada isteri yang dikahwini di Payakumbuh. Dan Datuk Jenatun bila dia orang datang daripada pelabuhan Batu Bara, dia dengan 2 skuna, 90 orang Batak. Skuna tu kapal besar yang dia kayuh. So Batak tu setengah orang kata pengikut dia, setengah orang kata hamba dia. Tapi kalau kita baca sejarah balik, orang Batak ni di kalangan suku-suku di Sumatera, dia hanya takut pada orang Minangkabau. So dia akan ikut apa orang Minangkabau cakap. Jadi orang Batak ni datang dan dalam catatan Franslite tahun di dalam Jambras 1929, Franslite mengatakan bahawa di Pulau Pinang pada masa itu tahun 1770-an, sebenarnya Franslite dah ada lama dah. Dia ada banyak kawan Batak dan Minangkabau. Jadi orang Batak tu memang pengikut Jenatun dan orang Minangkabau itulah orang-orang macam Datuk Jenatun dan Nangkuda dan sebagainya. Datuk Jenatun datang dengan Datuk Setia. Jadi Datuk Keramat, Nangkuda Nadintan, Nangkuda Kecil, Datuk Jenatun dan Datuk Setia adalah 5 nama yang awal wujud dan bermustautin di Pulau Pinang sebelum 1780-an. Tapi kita ingat bahawa nama-nama ini bukan nama asal. Ini bukan nama betul. Ini nama gelaran. Kita tak tahu nama betul. Kita tak tahu nama mereka asal. Datuk Keramat adalah gelaran. Nangkuda dan Intan gelaran. Haji Muhammad Saleh pun saya rasa gelaran. Saya tak tahu nama betul. Saya ingat gelaran. Nangkuda Kecil gelaran. Ismail. Nama betul ikut. Jenatun yang kita tahu Jenatun adalah gelaran. Dan Datuk Setia adalah gelaran. Sebab kalau kita nak mengkaji, sebab ini saya menekankan sebab yang 4 ni ialah daripada Minangkabau. Bila saya kata orang Minangkabau ada di Pulau Pinang sebelum 1780-an, orang tak percaya. Orang kata di Pulau Pinang ni orang Aceh. Memanglah orang Aceh ramai di Pulau Pinang yang datang daripada Aceh. Tapi siapa tokoh orang Aceh itu? Ada sekarang ni ada kubur banyak, beratus-ratus kubur di Bukahid, di belakang Bukit Gambiak apa semua yang dikatakan sebagai kubur orang Aceh. Mungkin orang Aceh, tapi mestinya batu Aceh. Sebab dulu batu Aceh itu macam kita beli is a commodity lah. Batu Aceh ni boleh dijual beli. Batu Aceh ni memang bertebaran. Jadi kubur-kubur tu masih ada di belakang USM, Bukit Gambiak dan belum lagi diterokai siapa yang punya. Tapi yang 5 nama ni, 4 daripada dia ialah dari Minangkabau. Tapi kalau ditanya ada patih ke ada Temenggung. Asalnya pepatih, tapi bila datang ke Pulau Pinang lepas 1-2 generasi ada patih itu tidak ada bakal lagi, dia amalkan adat Temenggung. Dan Datuk Keramat kalau berdasarkan kepada apa yang dicatat, begitu besar orang Aceh yang berlari daripada Kedah. Itu lebih kurang orang Melayu yang bermustautin di Pulau Pinang pada abad yang ke-18. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Prof. Penerangan daripada Profesor tadi tentang bagaimana tokoh-tokoh yang bermustautin di Pulau Pinang sebelum Francis Light. Kita akan kembali kepada Prof sebentar lagi nak tahu testing siapa Francis tu kan, pada kita kecil tentang kisah-kisah tentang beliau dan kita kenal pun, kalau orang tunjuk kat kita
Tugu, ni siapa? Kita boleh sebut, ni franchise lain. Sampai tahap tu lah. Tapi sebelum kita nak pergi balik kepada Prof, kita nak pergi kepada Tuan Herman Roslan tentang franchise lain ni satu orang putih lah. Jadi British, kita melihat seperti Prof sebut perjanjian antara Spain dengan Portugis tadi kan, kedatangan mereka ke wilayah kita ni. Bagaimana beberapa tahun atau puluhan tahun selepas itu gelombang yang satu lagi itu gelombang British pula yang dia datang. Kalau kita baca dalam sejarah dunia dia lagi luas lah, dia pergi ke negara Arab, bagaimana dia kucar-kacirkan di sana, berlaku the Arab Revolution, kemudian berlaku Sykes-Picot Agreement 1916 dan sebagainya. Di sini pun berlaku, tak silap saya, Bangkor 1874. Banyaklah. Tapi nak bagi tahu, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jubrin tabbin la taba'tumuhum. Kita akan ikut jejak langkah mereka ini. Umat-umat sebelum kita ini sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga akan ke lubang biawak pun kita akan ikut mereka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hal Yahudi wan Nasara, adakah itu orang Yahudi dan Nasrani? Mostly depa lah. Kata Nabi, qala faman, siapa lagi kalau bukan depa? Maka dalam Quran juga Allah Ta'ala kata walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan redha kepada kita selagi kita tak ikut telunjuk mereka. Jadi kita nak pergi terus kepada Tuan Herman kita ni. Bagaimanakah perancangan ataupun plot ataupun anything lah yang British buat, perencanaan mereka itu, tipu daya mereka itu, adakah dia berlaku di sini, dan kalau dia berlaku bagaimana kisahnya? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusof, dan saya ucapkan terima kasih kepada orang 10 Masjid Al-Haq Tabut lah. Lama agak tak dengar perkataan, saya pun lama dah tak dengar perkataan orang 10 ni. Duduk di Pahang ni 10 tahun dah. Orang belah utara dia sebut orang 10 ni. Dan saya mengalu-alukan kedatangan Prof Datuk Dr. Ahmad Murad Amerikan. Dan terima kasih kepada Dinda saya lah. Setahun dah kami duduk bersama ni. Ceramah di perai ni lah. Okey, sebelum ni saya banyak dengan Ustaz lah, panggil Ustaz Kedah dulu. Banyak menceritakan tentang Perang Kedah Siam. Jadi tahun ni saya buka lagi kajian tu, saya fokus kepada Kota Kuala Kedah lah. Jadi pada niat asal saya, Kota Kuala Kedah ni satu cerita di mana berlakunya peperangan yang menjadi pusat tumpuan apabila orang Melayu dengan Siam ni berperang dan menyebabkan berlaku diaspora orang Kedah datang ke Pulau Pinang lah. Ni tahun 1821. Yang menyebabkan hari ni banyaklah tempat-tempat di seberang perai ni yang ada nama-nama tu bersempena dengan di Kedah, kampung-kampung di Kedah lah. Dan salah satunya pun ada nama kampung Setui. Daripada orang Setui tu dia mai ke sini akibat peperangan. Okey. Jadi tadi Prof ada sebutlah berkenaan dengan macam mana orang Melayu di Pulau Pinang ni, sejarah dia dan sebagainya. Dan saya berminat dengan apa yang Prof sebut tentang peperangan di antara Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adlin II dengan Bugis. Okey. Sebelum saya nak main sini, seminggu sebelum, saya habis masa saya 18 jam. Saya duduk baca 5 buku Prof. Saya duduk buat comparison studies lah dia panggil. Kita bandingkan teks. Jadi saya baca Boni, saya baca Winstead, Not History of Kedah. Lepas tu saya baca Tufat An-Nafis. Tufat An-Nafis ni kitab Bugis lah. Bagi orang-orang Bugis ni, dia akan pegang Tufat An-Nafis. Jadi bila saya banding ketiga-tiga kitab ni, baca 18 jam. 18 jam tu kita baca, pergi tidur apa, lepas tu baca pula, mandi apa, 18 jam lah. Jadi, yang pertama, bila kita baca Not a History of Kedah, yang ditulis oleh R.O. Winstead. R.O. Winstead ni seorang tokoh orientalis yang sangat dia suka betul, dia sangat suka pendeja sejarah Kedah. Dia cukup tak suka Kedah ni, tak tahu pasal apa. Dan pada pendapat saya, ketika orientalis, itu zaman Winstead ni naik, dia tengah duk sibuk naik Melaka. Sebab Melaka ni adalah satu center kepada orientalis untuk menyebarkan idea-idea mereka supaya mereka boleh kawal orang Melayu. Jadi kita ni orang Kedah, orang Pulau Pinang, orang Perlis, orang mana pun, kita akan bersembang-bersembang Melaka.
Padahal kita ni tak ada sejarah sendiri lah macam Prof kata. Kan orang Pulau Pinang ada Datuk Jenatun, Datuk Nahoda Intan dan sebagainya. Tapi kita orang di sini tempatan tak mengangkat tokoh tu sebagai orang yang patutnya kita kenang jasa mereka. Dan begitulah yang berlaku di Kedah. Okey. Jadi bila saya baca RU Instate, dulu saya dah baca dah dulu. Saya baca sekali apabila saya mencari tentang siapakah Raja Bersiung. Rupanya Instate ni dia baca Hikayat Merung Mawasa dan dia tolak Hikayat Merung Mawasa ni. Dia kata Hikayat Merung Mawasa ni muhur. Tak boleh pakai. Tetapi di dalam Not Israf Kedah tu, dia menyusun nama-nama Sultan Kedah tu sepigi dalam merung. Dia kata hak aku betul. Hak merung ni salah. Hampa jangan pakai hak Melayu. Hak Melayu tak betul. Tu penipuan yang pertama lah. Jadi main masuk ke zaman Bugis ni. Saya baca Tufat Nafis. Prof, sebiji Prof. Hak apa yang ditulis dalam Tufat Nafis diambil oleh Winstead tetapi tidak dinyatakan sumber. Jadi Winstead dia copy balik Tufat Nafis tu. Dia kata hak dia betul. Tufat Nafis pun jangan pakai. Tufat Nafis ditulis 94 tahun selepas selepas matinya Raja Ali Haji. 94 tahun. Jadi pertikaian yang diangkat ialah apa orang kata apa Prof? Kita duduk sembang tu ni. Dia macam menentang pendapat tu. Saya tak ingat dah perkataan Inggeris tu. Dia kata 94 tahun tu tak boleh pakai. Pasal Raja Ali Haji tak hidup zaman tu. Dah tu Winstead baca tak mana? Not History of Kedah ditulis 1936. Hak kita baca Fajar Bakti tahun 82 hak terbit Fajar Bakti. Virginia Matheson orang yang mengkaji Tufat Nafis. Lo nak pakai apa? Sebab itu kita duk percaya kata semua benda ni orang putih yang start. Pasal penipuan dalam sejarah yang berlaku tu halus. Dua perkataan dia. 94 tahun. Orang Melayu? Ya tuan. Saya British, I'm a Malay servant. Kita yang meletakkan kat situ. Tahap tu pasal kita tak mengkaji. Kita rasa sejarah kita ni macam tak apa. Selama 94 tahun juga, sejarah kita semua pergi ke Melaka. Selama tu, tempoh tu. Semua duk tengok Melaka. Saya pun cerita pada sekolah, macam Prof apa semua duk cerita. Saya pada sekolah, saya minat sejarah Melaka. Punya pulun lah baca hantuh. Bila tengok cerita hantuh Hak Piramli warna color kan. Sedih ya bila dia duduk syair apa. Sedihnya lah. Padahal cerita di Kedah dan Pulau Pinang ni ada lagi satu cerita yang sangat menyayat hati. Saya cerita dah banyak dah. Pasal Perang Kedah Siam. Selalu dengan Ustaz Nurjah. Jadi yang penipuan yang berlaku di dalam cerita Tufat Nafis dan Not Israf Kedah ni, yang kemudiannya dikut oleh Arbuni, Prof. So dia kata, Princess Light mula-mula sebelum dia mai ke Pulau Pinang, dia nakkan Pulau Pinang tu, Sultan Kedah bersetuju untuk memajak Kuala Kedah. Kuala Kedah dan seluruh pesisir pantai Kedah kepada Princess Light dengan syarat British menolong Kedah menghalau orang-orang Bugis. Jadi ada cerita yang panjang lah, bergaduh apa semua. Kalau kita baca dalam Andaya, The Role of Anak Raja, kemudian kita baca Prof. Isa Osman, politik tradisional di Kedah. Semasa tempoh 1771 tu, ketika Princess Light duk sibuk nak ambil ni, Sultan Muhammad juga telah menghantar surat kepada Gubernur India, Warren Hastings, memohon supaya bantuan dihantar kepada India. Jadi masa tu dia hantar Minsk dan Krakow untuk berbincang lah. Jadi 1772, perang tu habis. Kedah dengan Bugis ni dah tamat dah perang, dah tak ada apa. Dan Minsk ketika sampai di Kedah, umur dia masa tu 16 tahun. Anak murid kepada Arbuni ni, bekas Datuk Bandaraya Johor Bahru. Datuk Naim nama dia. Saya duk tanya, Arbuni ni orang putih? Dia kata ada India. Saya pun terkejut. Oh, India tulis sejarah Kedah. Simple Betul duk kepala tilang. Lepas tu 1772, bila Krakow main, perkataan pertama bila dia main ke Kedah, dia kata orang Kedah, orang Melayu ni tak erti berperang.
Pasal bila dia lalu nak ke Perlis, dia nampak 300 senjata, masket, duduk dalam payau. Masa dia mula-mula main ni, dia kata orang Melayu tak erti apa dia tahu. Tak erti berperang. Padahal kita ni, orang Kedah dengan orang Bugis ni baru habis berperang. Baru sangat habis. Tak ada nak kutip pun tu. Itu penipuan yang pertama lah. Jadi kita pun duduk baca, tepuk orang Melayu tak apa, tak erti nak perang, senjata api tak boleh guna. Itu had 300 itu siapa punya? Mies kata dalam surat dia, dia kata apa yang ada di Kedah pada masa itu, senjata dia tu, mampu mengalahkan seluruh Eropah. Maknanya Kedah kaya time tu. Sangat-sangat kaya. Tapi pasal penipuan yang dibuat oleh British, dia kata orang Melayu tak erti apa, kita pun tak tahu sejarah. Kita ditutup dengan sejarah, sistem pendidikan kita diubah, maka kita rasa orang Melayu tak tahu apa. Itu yang pertama. Dan ketika Francis Slade duk push, duk paksa ni Sultan Mahmud Jiwa ni untuk serahkan Kuala Kedah, Sultan Mahmud Jiwa kata benda dah selesai. Dah settle. Dalam buku Arbuni dah. Peperangan di antara Kedah itu sudah selesai. Seperti mana yang dihujah dalam Tufat Nafis. Raja Haji Fisabilillah telah menjemput Sultan Kedah apabila dia perang tu. Sultan Mahmud Jiwa lari ke Perlis. Bila sampai habis selesai perang, Raja Haji Fisabilillah menjemput semula Sultan Kedah. Dia kata aku mai ke Kedah ni pasal aku ada hutang. Aku nak menuntut hutang, bukan aku nak ambil negeri hang. Tapi apa yang ditulis orang putih? Orientalis mengatakan bahawa bila Bugis main ni, dia rugul orang, dia jarah, dia rampas segala mak nenek kata orang Kedah. Padahal selesai cara baik. Apakah cara penyelesaian tu? 3 tahun saya duduk cari. Puas saya baca. Rupa-rupanya pergi kahwin dia. Orang dulu bukan susah. Sama-sama kerja. Nak selesai masalah, pergi kahwin. Tapi dalam pemikiran kita, yang dijajah oleh orang putih ni, dia kata perang ni, sampai hari ni kita duduk kata Bugis Lenun. Sampai hari ni kita duduk percaya kata orang Bugis ni jahat. Padahal benda dah selesai. Tak ada masalah. Dan benda itu ditulis dalam Tufat Nafis. Jadi hampir 100 tahun kita duk tolak semua hikayat kita, kitab-kitab kita yang ditulis oleh tok-tok guru kita. Saya tak ada peluang nak cari tok guru pondok sebab mereka kata di pondok banyak kitab-kitab sejarah. Kalau ada peluang saya teringin jugalah nak baca apa pandangan mereka kan. Dan apabila habis ke zaman tu, masuk ke zaman tahun 1800 bila berlaku perang Kedah Siam dan sebagainya, banyak campur tangan yang berlaku tu. Sebenarnya kalau kita baca dalam Nicholas Stalling, The British Policy in Malaya, Nicholas Stalling ni sangat minat lah dengan alam Melayu ni. Dia menceritakan macam mana polisi-polisi British kepada negara Melayu. Dan apabila mereka sampai ke sini, mereka kata perkara pertama yang kita kena selamatkan ialah negeri Perak. Sebab British dia tak nak ada hubungan dengan Siam. Kalau Siam ambil Perak, maknanya Pulau Pinang akan mati. Jadi diselamatkan Perak, dibuatkan satu perjanjian Krian tu, lepas tamat perang 1821 tu, 1826 mereka buat satu perjanjian. Mereka tarik Krian tu masuk sikit ke Pulau Pinang. Sebab apa? Sungai Krian tu untuk guna ayak, untuk salur ayak masuk buat pedang. Jadi orang-orang Kedah, jadi sebelum tu, di seberang perai ni bukan tak ada orang, macam Pulau kata ada 10,000 orang apa semua, di seberang perai pun ada orang. Tapi orang itu yang berada di kawasan seberang perai tidak mampu untuk tanam padi, seluas-luas padi ni. Dulu bukan macam lah, motongkan mesin. Dulu kena ramai-ramai. Seralung kena 40-50 orang motong kan. Berapa lama nak habis? Ni plot orang putih. Dan bila kita baca, benda yang dibangunkan di Pulau Pinang adalah kilang timah. Sebab tu dia tarik sungai tu. Dia nak ambil semua sungai yang berada di perai tu, setiap kuala-kuala yang berada di perai ni, supaya sampan tu boleh bawa pergi timah, pergi ke Pulau Pinang. Ini benda yang di sebalik. Kenapa ambil Pulau Pinang? Kenapa ambil seberang perai? Bukan saja nak bergaduh berperang tu. Dia ada taktik orang putih ni. Dan British ni, yang sampel saya British ni bagus lah daripada satu sudut ni. Saya pujilah British Dia mengambil masa 174 tahun
Dia kaji orang Melayu. Macam tadi duk sebut apa nama orang putih tadi? Alexander Hamilton lah. Alexander Hamilton dan ramai lagi lah. 174 tahun dia duduk dengan orang Melayu, dia kaji orang Melayu. Dan pada tahun 1874, apa yang dipisahkan daripada orang Melayu? Semua perkara daripada orang Melayu, kecuali agama Islam, dah ada istiadat. Pasal dalam agama Islam, saya duduk tengok cerita Sembilan Wali. Tengok dalam YouTube, saya tengok. Dia dalam tu, dia kata, selagi mana pemerintah itu, walaupun dia bukan Islam, selagi dia tidak menyusahkan agama Islam, selagi dia benarkan kita bersemayang, maka kita kena turut dia, kena ikut dia. Orang putih 174 tahun dia kaji agama Islam, dia kaji orang Melayu. Jadi dia pakai itu. Oh, dia kata, lah ni orang Melayu, kita boleh perintah dia selagi mana agama dia kita tak kacau. Siapa yang pegang agama? Sultan. Pegang sultan, pegang agama. Selesai masalah. Jadi sampai 1957, ya tuan, British. Ni banyaklah penipuan yang berlaku di dalam sejarah Melayu, sama di kawasan utara ni. Tetapi tidak disedari lah kot, no. Sebab macam Prof sebut, saya ambil bidang sejarah dan saya pun tak boleh nak cakap banyak kot kan. Bukan saya nak, ni saya tak boleh, level saya ni tak boleh lagi kan. Level saya ni tak boleh kita nak, macam Prof tak Prof. Macam level saya ni saya tak boleh nak entam sangat kan. Sebab saya duduk mengaji. Tapi daripada apa yang saya faham, di Malaysia, sejarah ni terlalu bergantung kepada rekod. Primer rekod. Memang metodologi sejarah ialah sumber primer. Dan sumber-sumber primer ni ditulis oleh orang putih. Semua laporan British, semua British tulis. Saya duk baca rekod semua orang putih. W.S. Corey, James Lowe, semua orang putih. Jadi bila orang putih tulis, kita ni duk terus pemikiran dia. Dia dah didik kita. Dia kata, hikayat merung muhung, Atufat Nafi muhung, hikayat Sirak muhung. Semua tak boleh pakai, dia kata. Semua tak ada tarikh. Jadi buat apa? Hampa pegang, orang Melayu tak boleh pegang benda tu. Metodologi sejarah ialah memegang kepada tarikh. First, kena pegang primer, and then kita pegang tarikh, dan kita pegang siapakah yang menulis kitab tersebut. Tak ada nama, tak boleh pakai. Ini metode sejarah. Jadi kita tolak. Sebab tu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang berada di pondok kadang-kadang kita tolak. Pasal dia tak ada tarikh. Kitab Syekh Daud Al-Fatani, cerita pasal tarikh Fatani, dia tak ada tarikh. Dan figure orang disebut apa nama tu, orang Bugis tu, Saifuddin saya pun tak ingat dah. Saya tak ingat nama yang disebut tu. Tidak ada tarikh. Tak sebut. Tapi dia cerita tentang sejarah Sriwijaya dan sebagainya. Tapi disebabkan metodologi sejarah mementingkan kepada tarikh dan nama penulis, maka kita tolak tarikh Fatani. Jarang orang pakai tarikh Fatani sebagai satu rujukan untuk melihat kepada Fatani. Tapi yang ditulis itu Syekh Daud Al-Fatani. Orang yang ada sakut pok pula dengan Sultan Abdul Hamid. Salah lah tengok orang tu. Risau kot kita. Jadi tuan-tuan, penipuan yang berlaku di dalam sejarah Melayu ni sangat halus lah. Saya ambil masa 18 jam, baru 2 tahun tu. 1721, 1722, 2 tahun punya sejarah, ambil masa sehari. Nak tengok. Dan dalam cerita berkaitan dia dengan Pulau Pinang ni, banyaknya bila disebut, pada zaman Perang Kedah Siam lah, selalulah saya duk cerita. Macam mana Panglima Mawar daripada Tanjung. Disebutlah Tanjung Penaga. Tanjung Penaga Pulau Pinang. Tanjung ke sama beza? Tanjung Penaga. Disebut Panglima Mawar ni bersama dengan 10 orang pahlawan Pulau Pinang, mai bersama-sama dengan pahlawan Kedah, berhimpun di Mata Matahari, kemudian dia menyerang Kedah. Ni ada sebut Panglima Mawar. Dan saya ada baca buku The Glimpse of Malaya. The Glimpse of Malaya kot, tak salah saya. Cerita, saya tak ingat nama penulis tu, tapi dia cerita pasal Thomas lah. Saya ada tulis kat Facebook. Dia kata Thomas ni, masa dia nak pergi ke Georgetown, dia melalui Sungai Nibung. Jadi apa nak kait sikit lah dengan apa yang Prof kata ni. Kalau Francis Light dia orang putih ni yang buka Pulau Pinang, pasal apa nama sungai dia tak pun nama sungai orang putih? Benda simple ya.
Macam Prof sebut tadi, sungai apa tadi Prof? Sungai Pinang. Pasal apa dia tak ubah nama pergi bubuh Sungai George ke, Sungai John ke? Nak menunjukkan kata dia yang buka. Bukit Timur. Saya baca dalam The Chinese Capital in Malaya. Bila mereka tembak Maria nak bersih hutan tu, kawasan tu rupanya kawasan Bukit Timur. Dalam map semua tulis nama Bukit Timur. Daripada zaman Perancis Helat sampai habis sampai sekarang pun nama Bukit Timur. Pasal apa dia tak buh nama Bukit Floyd? Oh. Pasal apa dia tak buh nama Bukit Stephen? Kalau dia yang buka. Tapi kita tak sedar. Macam Jelutung. Macam Prof sebut 1705 bro, nama tempat nama Jelutung. Takkan orang putih ada nama Jelutung? This is Jelutung. Kan? Secara logik akalnya orang Melayu dah ada. Tapi kita ni, kita rasa macam tak apa. Orang putih Francis Graham dalam satu buku perihal orang Melayu, dia kata orang Melayu ni ada dua benda yang selalu dia bawa, amok dengan tak apa. Tak apa ambil kesut. Orang putih dia kaji kita. 174 tahun dia kaji kita. Dan sampai lah kalau kita sembang pasal ni masuk boleh pula ni. Cara untuk memerintah orang Melayu ni pakai hat tak apa tu. 3 perkara jangan pegang agama Islam, 3 perkara jangan sentuh agama Islam, raja-raja Melayu. Lepas tu jangan menyusahkan dia dari segi materialism. Siapa nak jadi pemerintah, merintah lah. Hampa jangan kacau 3 ni. Orang Melayu takkan bangun menentang. Hamailah cukai tak mana pun. Hamailah GST ke, SST ke. Dan baru ni saya bincang sebelum saya nak ni. Kalau biasa baca buku konsep wira dalam alam Melayu yang ditulis oleh Syarudin Ma'ruf, seorang profesor daripada Singapura. Dia kata penentangan yang dibuat oleh pahlawan-pahlawan Melayu, Datuk Pahaman, Datuk Maharaja Lela dan sebagainya, disebabkan materialism lah. Disebabkan cukai yang ditarik oleh British. Saya nak tanya tuan-tuan, kita kena GST dengan SST, ada tak kita pergi tikam orang? Benda mudah. Dia mesti ada sebab lain yang menyebabkan mereka ni pergi lawan orang putih. Pasal orang Melayu ni, kau takat kena tarik cukai. Pasal kita ni, selalu kita duk kata, orang tua duk kata, apa ada depan mata aku makan. Apa ada di belakang aku ambil. Kan? Apa ada di mulut aku telan. Orang Melayu mudah lah. Tapi takkan pasal cukai nak pergi dah berperang. Jadi benda-benda macam ni, dia ada plot twist yang dibuat oleh orang putih untuk memburuk-burukkan orang Melayu, untuk menggambarkan bahawa mereka ni adalah pemberontak. Orang tu yang buku teks siapa duk pakai pemberontak dan sebagainya, dan kita pun percaya. Saya pun percaya lah dulu sebab zaman saya. Duk kata lah mereka pemberontak. Oh, mereka ni jahat. Nampak betapa halusnya orang putih ni dalam memanipulasi sejarah. Dan lama-lama sejarah tu apabila kita sendiri tidak memegang kepada sejarah, tuan kita tu tak mana. Orang duk sibuk dalam seminggu 2 ni Prof pasal ketuanan Melayu. Tuan apa sejarah apa tak tahu. Boleh cerita tok nenek kita, boleh cerita. Siapa boleh cerita tok nenek dia pahlawan? Tak boleh cerita. Tuan tak mana. Apakah maksud ketuanan? Cuba tanya Cina, you tahu ke you punya sejarah? Tahu. Dia boleh buka galeri apa? Di Pulau Pinang banyak galeri dia buka di Johor dan di mana-mana tempat pun dia ada galeri. Dan dia kata saya tuan. Pasal saya tahu keturunan saya. Saya tahu saya main daripada mana. Tapi kita orang Melayu, kita duduk ketuanan asas sebab politik. Itu saja. Dan kita pun tak tahu, aku ni sungguh ke aku ni tuan? Jadi bila kita hilang jati diri, kita tak faham sejarah, kita tak tahu apa yang berlaku di dalam penipuan-penipuan yang halus-halus itu tadi ni, maka kita ni tuan di mulut, di hati hamba. Orang Melayu ni bersifat hamba. Ya, tak apa. Tuan apa lagu tu? Ya, tak apa. Tuan mana ada lagu tu? Tuan buka dada berjalan. Ni dengan Cina? Ya. Tak apa. Cina tekak kau jual mahal sikit? Tak apa. Oh, kalau dengan orang Melayu, hang jual mahal sungguh. Minta kurang, tak mau. Memang Cina apa ni? Tak ni. Tuan apa lagu tu? Tu
inilah yang berlaku kepada kita hari ini bila kita tak faham sejarah. Wallahualam bisawab. Saya cerita ini pelari politik pula. Serah pada Ustaz. Ya, terima kasih ucap kepada Tuan Herman Roslan di atas penceritaan huraian tadi, cukup menarik lah. Dia satu saya tertarik, saya tersentuh dengan ayat apa Tuan di mulut di hati hamba tu. Sentak betul lah. Dia menusuk betul sungguh. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya terus nak berbalik kepada yang berbahagia Prof. Kita dah cerita tadi tentang bagaimana penipuan British yang mereka lakukan, penukaran sejarah dan sebagainya. Saya pernah dengar satu kata-kata, saya tak pasti dia berasal apa, pemilik asal kata-kata ni, tapi saya dengar kata-kata ni daripada Profesor Mak Bakar Usia Malaya. Tapi saya tak tahulah siapa pemilik sebenar kata-kata ni. Dia katakan sejarah ditulis oleh orang menang. Jadi mungkin begitulah yang British buat dan sebagainya. Tapi kita nak pergi kenal dengan lebih teliti lagi. Kalau kita baca dalam sejarah Asia Barat, kita kenal nama T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia, yang mengkucar kacirkan Arab dan sebagainya. Dan tokoh yang bukan satu orang lelaki yang disebut-sebut di Pulau Pinang ni, Francis Light. Saya nak terus pergi kepada Prof. Boleh tak Prof ceritakan kepada kita para jemaah ni, siapakah dia sebenarnya? Adakah dia tu satu orang businessman biasa ataupun satu orang ejen British ataupun bagaimana? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan itu, secara ringkas saya ingin mengatakan bahawa kita ini adalah pewaris sejarah. Kita pewaris masa lalu. Dan sejarah amatlah satu yang mencengkam kita. Sejarah adalah elemen penjajah yang menjajah pemikiran, budaya dan pandangan alam kita. Jadi ini menunjukkan bahawa sejarah itu penting. Bukan hanya penting, tapi kritikal. Sebab jikalau kita tidak tahu sejarah, kita tidak akan tahu di mana kita nak pergi. Jikalau tanggapan masa lalu itu cetek, maka identiti kita akan lemah. Macam pokok yang tinggi merindang, akarnya akan menjalar ke dalam. Pokoknya yang tidak stabil, akarnya cetek. Jadi sama juga dengan orang Melayu. Orang Melayu di Malaysia ni umumnya hanya tahu mungkin 2-3 generasi yang lalu. Dan umumnya orang Melayu yang kita tahu hanya mungkin tahu sejarah Melayu sampai ke zaman Melaka. Ini masa zaman saya sekolah dulu, kita pun berbincang di tahun 70-an. Oh, Melayu hanya sampai Melaka, tapi sebelum Melaka kita tak tahu. Tapi sekarang ni saya amat berbangga dengan pengkaji-pengkaji muda. Sejak ada internet dan sebagainya, ramai orang-orang muda yang 20-an, 30-an amat mementingkan masa lalu, amat kritikal sampai menelusuri sejarah sehingga 2,000, 3,000 tahun yang lalu. Itulah sejarah Melayu, bukan 500 tahun. Kalau kita ambil penemuan-penemuan di Sungai Tua, ia lebih kurang 2,700 tahun yang lalu, semasa zaman Greek lagi. Orang Melayu telah wujud dari segi identitinya dan dari segi kerajaannya, dari segi teknologinya. Bukan orang dari India ataupun bukan orang daripada China, tapi orang Melayu itu adalah agama Hindu-Buddha. Skripnya adalah skrip Palava ataupun skrip Kawi, tapi bahasanya adalah bahasa Melayu. Ini yang dipertuturkan di Kedah daripada pesisir pantai barat, Sungai Krian. Kalau kita ambil Sungai Krian sebagai sepadan, sampailah kepada Mergui dan Tenasserim dan Segenting Kera dan atas lagi. Itu wilayah-wilayah yang di mana bahasa Melayu dipertuturkan selama lebih kurang, kalau kita nak katakan 2,000, 3,000 tahun yang lalu. Malah sastra Melayu pun selama itu. Saya katakan demikian kerana ada ramai bukan Melayu dan termasuk orang Melayu sendiri yang banyak mencabar. Dan ada satu contoh di mana satu ceramah di Kuala Lumpur mengenai seni Hindu-Buddha. Dan saya mungkin salah seorang dua Melayu yang hadir, yang lain semua bukan Melayu. Selepas ceramah itu ada seorang, dia bertanya apakah bahasa yang dipertuturkan di Kedah Tua abad yang ke-3-4. Dia nak mengharapkan bahawa bahasa itu ialah bahasa Tamil atau bahasa Sanskrit. Tapi penceramah itu tidak clear. Jadi saya
bangunan saya bercakap, bahasa yang dituturkan pada masa itu adalah bahasa Melayu. Dia kata, oh bahasa Melayu dulu dan sekarang lain. Jadi bukan bahasa Melayu. Saya kata tidak. Sama juga mana-mana bahasa sekalipun, bahasa Inggeris ke Jepun ke Tamil ke, bahasa Arab pun, dulu 1000 tahun dulu, sekarang lain, berbeza. Kita tidak faham. Masa lalu ialah negeri lain, negeri asing. Jadi, tapi yang penting ialah bagaimana kita melihat perspektif sejarah. Dan sejarah identiti kita penting. Sebab itu saya kata kita tidak mendatang orang Melayu di mana Kepulauan Melayu ini ialah homeland, tanah ibunda, tanah air kita. Dan tidak ada datang pergi, cuma merantau. Okay, orang Melayu daripada Borneo, daripada Sumatera, daripada Jawa dan daripada tanah Melayu berantau melalui tanah air daripada Sumatera sampai ke Filipina. Itu perantauan. Kita bukan pendatang. Kita ulang-alik buka kampung. Bukan hanya kadang kita fikir bahawa hanya daripada Kepulauan Melayu ke Semenanjung. Tidak. Orang Semenanjung, orang Melaka pun ada di Makassar, ada di Jawa, ada di Sumatera. Dia pergi balik. Setelah kejatuhan Melaka, ramai orang Melaka yang terdiri pada orang Melayu, Semenanjung dan orang Jambi pergi ke Makassar. Dan ada yang dikatakan menjadi Sultan Makassar. Ini pentingnya kita tahu sejarah dan berapa lama keturunan kita. Dia berbalik kepada Francis Light. Siapa dia Francis Light? Francis Light ni dia orang Melayu. Sebenarnya. Ethnically dia orang putih. Tapi culturally, dari segi budaya, dari segi ritual, dia orang Melayu. Mengapa saya kata dia orang Melayu? Sebab selama 20 tahun dia ada di Kepulauan Melayu. Dia bukan hanya ada di Pulau Pinang. Yang tercatat ialah 1786. Dan 1785. Sebenarnya pada 31 hari bulan Ogos 1785, Sultan Kedah telah menulis surat kepada Governor General di Calcutta melalui Francis Light bersetuju untuk memajak sebahagian daripada Pulau Pinang. Sebahagian daripada Pulau Pinang. Tahun ini 234 tahun. Kalau kita kalau kita katakan sejarah bermula daripada 1786 sejarah Pulau Pinang. Sebenarnya tidak. Okay. Jadi siapakah Francis Light? Dia telah datang, dia dilahirkan di England dan dia bekerja di British Navy selama 2 bulan dari midshipman yang Osborne tu. Kapten pun bukanlah kapten apa, dia sebenarnya nakhoda. Macam nakhoda Nanintan, nakhoda Bayan, dia nakhoda kapal, nakhoda. Dan dia datang belayar ke India umur 16 tahun, 17 tahun, sampai ke Madras. Dari Madras dia telah duduk beberapa tahun dan dia bekerja dengan syarikat di Madras, Jordan and Sullivan. Itu syarikat perdagangan, syarikat yang bawa kapal, bawa barang, pergi ke Kuala Kedah, Kuala Muda, Aceh, sampai ke Riau. Jadi Francis Light, dia ulang-alik. Selama daripada tahun 1770 sampai 1786. Jadi 1786 bukanlah pertama kali dia bertapak. Dia telah bertapak di Pulau Pinang sebelum itu. Okay? Tapi 1786 adalah tahun yang palsu. Saya akan balik kepada itu. Jadi kalau dia orang putih, daripada umur 20 tahun, dia ada di alam Melayu, sampai dia meninggal dunia. Maksud dia di sini, dia ada 23 tahun di alam Melayu. Imagine kalau kita 23 tahun, kita hidup di dunia lain. Katalah kita pergi Jepun dan hidup sana selama 23 tahun. Ataupun pergi Amerika 23 tahun. Ataupun pergi Mesir 23 tahun. Kita akan jadi orang sana. Kita akan membawa pembawaan sana. Dan banyak contoh. Jadi Francis Light, dia duduk sini, dia pakai kain pelikat. Macam tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tuan-tuan dia pakai kain pelikat. Pakai kain pelikat, baju Melayu, songkok. Dia bukan pakai baju pirit orang putih Georgian yang kita nampak patung Francis Light di Pulau Pinang tu. Jadi, hari-hari dia pakai itu. Dia bertempat daripada Madras, lepas itu dia pergi Phuket, Ujung Salak, Ujung Silon, Ujung Salak di Phuket. Di Phuket, perkalaan dia ulang-alik Aceh, nak cari tempat, nak cari base penempatan untuk berniaga.
Jadi dia bertemu dengan pembesar Perak, Selangor. Dia juga hampir mengambil Selangor. Tapi masa itu Selangor di bawah Perak. Jadi Sultan Perak kata beta telah berpunya. Maksud dia di sini dah dimiliki lah. Jadi Francis Light juga maksud dia di sini dia dalam perjanjian Navy dan East India Company, tapi dia bukan secara direct pekerja syarikat India Timur. Dia hanya bekerja dengan syarikat yang di bawah East India Company sahaja. Namun begitu, ada peraturan mengatakan bahawa dia tidak boleh berkahwin. Dan dia tidak boleh berkahwin dengan lain daripada Anglican. Okay? Tapi apa yang berlaku ialah Francis Light ini dia baik dari segi susila Melayu, dia boleh baca Jawi. Dia pun banyak girlfriend. Ada 2-3 orang nama-nama dalam surat-surat Light selama lebih kurang 1,200 surat Francis Light yang saya dapat daripada London. Sekarang ni ada di Library USM. Kita boleh akses digital. Di antara surat-surat itu ada beberapa nama wanita Melayu. Pada masa itu wanita Melayu telah sebenarnya empowered. Mempunyai daya upaya untuk berniaga, berdagang dan sebagainya. Dan ada beberapa nama yang dikatakan sebagai mempunyai hubungan romantis dengan Francis Light. Namun ada juga yang mengatakan bahawa isteri Francis Light yang dicatat sebagai Martina Rosales itu adalah seorang Melayu. Juga dicatatkan orang itu adalah satu anak Sultan Kedah, yang ini dikatakanlah sebagai anak Sultan Kedah, anak Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah. Ada juga mengatakan bahawa wanita itu ialah anak angkat Sultan Kedah. Ada yang mengatakan bahawa wanita itu ialah daripada Istana Kedah. Dan akhirnya Martina Rosales berkahwin kuat-kuat dengan Francis Light, duduk di Pulau Pinang dan Kuala Kedah, anak dia dilahir di Kuala Kedah, William Light dan sebagainya. Jadi itu Francis Light, dan perhubungan Francis Light dengan Sultan Kedah dan pembesar-pembesar lain amat akrab sekali. Dalam surat-surat Light disebut Kakanda Beta, Adinda Beta, kasih sayang dan sebagainya. Anak anda Beta, ini daripada Sultan Kedah. Bila saya terjumpa dalam surat satu anak anda Beta, ada dua maksud. Satu ialah perhubungan persahabatan. Yang kedua, dia berkahwin dengan anak angkat Sultan daripada istana. Jadi itulah kepercayaan yang diberi oleh pembesar-pembesar Melayu kepada Francis Light. Namun imej Francis Light yang saya dapat ialah dia pakai songkok. Ini ceritanya bukan daripada penulisan di Malaysia, ceritanya ialah daripada penulisan sejarah Phuket. Ada 2-3 buku yang menyentuh mengenai kepribadian dan paparan Francis Light. Dan Francis Light dia sangat mengenakkan Pulau Pinang. Jadi dia tidak sabar untuk mengambil Pulau Pinang walaupun Sultan tidak setuju. Jadi ada banyak episod. Satu sumbernya adalah Arboni. Arboni ialah orang pertama yang mengatakan bahawa dalam bukunya Kedah in Search of Security and Independence tahun 1996, tak silap, mengatakan bahawa tidak ada perjanjian. Tidak ada perjanjian. 1786 bukan tahun perjanjian. Tidak ada perjanjian di antara Light dan Sultan Kedah. Dan tidak ada perjanjian dengan British, dengan mana-mana pembesar seperti yang dicatatkan dalam sejarah Malaysia. Dalam dokumen arsip negara, dokumen pertama yang dikatakan perjanjian adalah dokumen perjanjian 1786. Sebenarnya tidak ada. Yang ada 1791 dan 1800. 1791 ialah Sembilan Perai,
S21 ialah Sembilan Perai. Dan satu Sebulan Patih, Sebulan Patih juga Sembilan Perai. Jadi terdapat satu penipuan sejarah. Penipuan sejarah di mana naratif yang kita dapat, yang kita tahu, gambar di Tanjung Penaga di mana bendera orang putih, saya tak mahu sebut Union Jack, bendera orang putih dinaikkan, itu gambar itu tidak betul. Gambar itu memberi gambaran seolah-olah, lakaran itu memberi gambaran seolah-olah Sultan Kedah pada masa Sultan Abdullah Mukarram Shah telah memberi permission, kebenaran kepada French Light untuk menduduki Pulau Pinang. Dan ini dinyatakan oleh 45 dan lebih sejarawan dan sarjana orang putih. Mengatakan bahawa French Light telah mendapat ni, jadi French Light telah menduduki Pulau Pinang. Dan istilah, kalau kita baca semantik, istilah-istilah yang digunakan ialah istilah penaklukan, istilah occupied, menduduki. Sebenarnya istilah, kalau kita gunakan, istilah merompak, merampas Pulau Pinang dari Sultan Kedah. Jadi itu yang berlaku sebenarnya, tidak ada perjanjian. Dan ada 3 perkara daripada 7 perkara, 3 perkara Sultan Kedah tidak setuju. Salah satunya ialah dari segi peruntukan samar-samar. Disebut bahawa orang putih akan membantu Kedah dalam penyerangan Siam. Itu Sultan tidak puas hati. Sebab salah satunya Sultan Ahmad, dia kata senak perut dalam surat dia. Perut dia kacau bila Siam nak main minta segala perahu, minta telur ayam, minta bantuan orang apa semua. Sultan senak perut. Jadi dia pun terpaksa bagi jugalah, terpaksa hendak memajak. Pajak itu bukan satu pulau, pajak itu Tanjung Penaga saja, Padang Kota Lama. Jadi Tanjung Penaga ni ada signifikannya. Satu lagi mengenai light ialah, ini penjajah umumnya. Apabila penjajah tu datang, macam light datang, kononnya dia datang pada jumlah benar lah, sebenarnya dah lama dah. Dia tukar nama. 2 nama dia tukar. Dan sekarang ni saya sedang usaha menggunakan macam-macam untuk mengembalikan nama asal. Termasuk juga Batuah ni, Bagan Tuan Kecil. Kalau Haji Dahlan ada sini dia tahu lah. Haji Dahlan ni sejarawan Sembilan Perai. 2 nama dia tukar dulu. Satu ialah nama Tanjung Penaga. Tukar kepada Georgetown. Lepas King George III. Dia tukar. Siapa bagi permission ni? Siapa yang tak bagi permission kan? Dia ada sign apa? Tak ada apa. Dia dapat laporan penuh daripada penduduk. Tak ada apa-apa pun. Macam kerajaan Melaka kata, nanti kita tunggu laporan penuh daripada apa pun untuk menentukan penukaran Bukit Sempor kepada Bukit Melaka. Tak payah tunggu. Kalau light tak payah tunggu apa, sebab kita tunggu. Tukar je lah. Kan? Jadi satu, dia telah tukar Tanjung Penaga kepada Georgetown. Yang kedua, dia telah nak tukar nama Pulau Pinang kepada Prince of Wales Island. Itu tak jadi. Dan juga ada satu tempat pada masa itu juga nak dinamakan sebagai Jamestown. Jamestown ni dekat Sungai Dua. Dia nak buat satu pelabuhan, Jamestown. Jadi satu isu yang memang saya concern dan perlu diambil tindakan ialah kalau orang putih dengan sewenang-wenangnya mai tempat kita, declare, kita tukar nama tanpa apa-apa kebenaran dan sebagainya, pasal apa kita tak boleh terbalikkan pergi ke nama asal? Ini yang perlu kita lakukan. Sebahagian daripada proses penjajahan, saya pun tak mahu sebut decolonization, sebab decolonization ini perkataan putih. Orang Melayu tidak ada maksud, kalau kita tidak ada perkataan untuk decolonize dalam bahasa Melayu, kita tidak boleh colonize. Jadi saya telah gunakan, dan ini digunakan oleh Dewan Bahasa juga, walaupun dia mungkin tak terima secara rasmi, penjajahan. Kalau kita nak menyah jajahan tempat kita, salah satunya ialah kita balik kepada nama asal. Tanjung Penaga ni, pasal dulu ada banyak pokok penaga di Padang Kota Lama. Dan nama Tanjung Penaga ni ialah diberi oleh orang di seberang ni.
Di Tanjung Penaga, kalau kita tengok sini, Tanjung, kita nampak Tanjung Penaga. Dan kalau kita duduk di Tanjung Penaga, kita boleh nampak nampak Kedah, Gunung Jerai, Kuala Muda dan sebagainya. Jadi pada masa itu balik macam satu kampung, bukan dipisahkan oleh laut. Tapi laut itu merupakan highway kepada orang Melayu pada masa itu, pergi balik. Jadi so-called Georgetown atau Tanjung Penaga sebenarnya telah ada orang duduk. Dalam surat-surat translate disedaikan 60 alamat manusia yang duduk di Georgetown 1787. Nah, mereka bukan datang di situ 1787, mereka telah ada di sebelum itu. Jadi Tanjung Penaga juga telah menjadi satu pelabuhan yang perlu kita bongkar. Satu lagi sebelum saya ni, kita ada patung flashlight dan ramailah di Pulau Pinang ni apabila saya cakap pasal flashlight, puak-puak warisan ni akan hentam saya. Banyak kali saya kenal dan baru ni pun saya cakap tadi dengan Ustaz Yusof kan, ada orang bagi warning kepada saya. Dia kata saya disruptor, saya ni pengacau daun. Sebenarnya flashlight ni, dia 3 benda dia buat yang tak sepatutnya kita agungkan. Yang pertama, dia supply candu kepada orang Melayu. Yang kedua, dia berniaga senjata. Yang ketiga, dia berniaga hamba. Jadi, di sekurang-kurangnya 3 jenayah yang dilakukan oleh Francis Light. Kalau Raffles tu dia bunuh orang. Dia mengapa penjenayah perlu diagungkan? Pada saya cadangkan patung Francis Light yang ada di Fort Cornwallis tu, sama ada dibuang dalam laut, tapi kalau buang dalam laut, kita lupa dia. Kita tak tahu nilai sejarah. Jadi dia ambil, diletakkan dalam museum dan diceritakan. Inilah manusia Francis Light yang telah diceritakan dalam sejarah. Ya, kita mesti memukarkan dan mentafsir semula masa lalu kita. Jadi kalau kita buat begitu, maka masa lalu dan identiti kita akan lebih mantap. Dan satu lagi, apabila Light datang 2006, seolah-olah Pulau Pinang ni tidak ada undang-undang. Seolah-olah Pulau Pinang ni dan Semampai tidak ada peraturan. Sebenarnya, dalam naratif sejarah dikatakan begitu. Pentadbiran undang-undang hanya wujud pada tahun 1786 ataupun 1807. Tapi kalau kita lihat dalam tahun-tahun 1705, 1730, 40-an ada berapa orang Melayu? Mungkin ada beratus orang Melayu. Beratus orang Melayu ada di pulau. Jadi orang Melayu ni, orang Melayu Islam ni, dia mengamalkan apa? Agama Islam. Dalam nikah kahwin apa semua dia guna apa? Dia guna undang-undang Islam. Pembayaran harta apa semua. Undang-undang Islam tu datang dari mana? Sumber dia daripada Kedah. Kanun Kedah. Maksud dia di sini, Pulau Pinang dan Semampai memang tanah jajahan ditakluki oleh Kedah. Diasaskan oleh Kedah. Sebagai daripada Kedah. Macam budak Langkawi. Siapa pakai asas Langkawi? Siapa undang-undang yang digunakan oleh Langkawi? Pada itu, ialah undang-undang Kedah. Undang-undang Laut Kedah. Dan sebenarnya yang pertama adalah undang-undang Laut Kedah. Yang dibuat masa time Kota Kuala Kedah. Itu yang kita fikirkan. Dan ini juga satu revision dari segi pemulaan undang-undang di Pulau Pinang ini perlu dilakukan. Dan ini juga ada bibit-bibit yang kita kena advocate. Satu lagi yang saya marah ialah apabila ni pun saya beritahu Kak Ruslan, terima kasih kepada dia kerana kajian dia mengenai Kota Kuala Kedah. Dan saya dapati bahawa Kota Kuala Kedah ni merupakan kota yang hebat 400 tahun. Tapi yang kita duk tahu dalam sejarah kita adalah Fort Cornwallis. Apa benda Fort Cornwallis ni? Orang kalah perang apa semua main sini. Dan Fort Cornwallis tak ada function. Dibina dalam tahun 1820-an je. Lebih kurang itulah. Dibina dengan telur putih ayam yang diimport daripada Semampai. Dalam surat-surat Light itu terjumpa Light lah minta telur ayam 3,000 telur ayam. Buat apa? Rupanya nak buat batu bata Fort Cornwallis. Kota Cornwallis sama juga digunakan telur putih dan madu. Dan batu tu dibuat di bakar bata di Sungai Kedah. Jadi
maksudnya di sini, kita dalam naratif sejarah, kita telah memadamkan kota Kuala Kedah, kota yang terawal di Semenanjung dan yang terpenting dari segi pelabuhan dan cosmopolitanismnya. Maksudnya di sini, segala dunia telah bertumpu di Kuala Kedah. Tapi Kuala Kedah dimatikan, dinaikkan Georgetown dengan Fort Cornwallis. Ini juga perlu diterbalikkan. Dan ini yang insyaAllah kita dengan beberapa orang lagi akan berusaha untuk ubah naratif. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof atas penerangan dan penceritaan sebentar tadi. Saya menarik bila Prof sebut tentang Kota Kuala Kedah. Jadi saya nak minta kalau boleh Abang Rahman secara ringkas ceritakan kepada kita sedikit sebanyak yang orang kata apa, poin yang padu tu Kota Kuala Kedah ni apa kisahnya sebenarnya? Sama sekali itulah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof kerana menyambut pandangan dan penulisan-penulisan saya lah berkenaan dengan Kota Kuala Kedah lah. Dan memang sekarang ni kami pun duk berusaha nak menaikkan belik sejarah Kota Kuala Kedah. Okey, berkenaan dengan sejarah Kota Kuala Kedah saya duk sebut ni, saya duk jadi pelik. Pasal apa Fort Cornwallis boleh jadi World Heritage, diiktiraf sebagai satu tapak warisan dunia. Sedangkan di Kedah kita ada Kota Kuala Kedah yang daripada penulisan sekarang bermula pada tahun 1619. Ini pendapat sejarawan. Saya jumpa dalam rekod Portugis menyebut nama Kuala Bahang ataupun kita kenal sebagai Kuala Kedah pada tahun 1516. 1511 jatuh Melaka, 1516 Portugis main serang Kedah. Jadi apakah kepentingan Kedah di kawasan utara? Kepentingan Kota Kuala Kedah tu sendiri. Okey. Yang kedua, apabila kita sebut tentang Kota Kuala Kedah ni, dia melalui satu sejarah yang sangat-sangat panjang. 1516 dia melihat kepada kejatuhan dan kebangkitan Kedah. Dan saya suka bila saya duduk bincang dengan Prof, sepatutnya dia tak, Pulau Pinang ni dia tak boleh sebut sebagai apa macam mana Prof? Dia tak terpisah lah kan. Dia adalah sebahagian daripada Kedah. Sebab dia tidak macam Prof duk sebut Langkawi apa semua tadi. Pulau Pinang ni dia kena dianggap sebagai, kita ni kena anggap bahawa orang Melayu Pulau Pinang kena anggap bahawa Kedah tu adalah sebahagian daripada diri kita. Kita tak boleh ada border tu. Sebab macam Prof sebut tadi, sebut Tanjung Penaga dan sebagainya. Okey. Kenapa British begitu beria-ria nak menjatuhkan Kuala Kedah? Sebabkan mereka dah buka, macam Prof kata tadi, dia buka pelabuhan di Pulau Pinang. Tetapi persaingan yang paling besar bagi British ialah Kuala Kedah. Ini persaingan yang sangat besar lah. Dan disebut dalam, Allah saya lupa, baru saat tadi teringat nama penulis tu. Dia sebut ketika Kuala Kedah, sebelum Kuala Kedah jatuh, pendapatan Pulau Pinang adalah sebanyak 200,000. Apabila jatuhnya kota Kuala Kedah, pendapatan Pulau Pinang naik kepada 2 juta. Nampak ada orang Melayu punya cerdik. 2 juta masa tu. Bila jatuh kota Kuala Kedah, Pulau Pinang naik. Pendapatan Pulau Pinang daripada segi cukai naik kepada 2 juta. 200,000 dengan 2 juta, 1.8 juta naik. Dan memang perancangan British ialah untuk menaikkan Pulau Pinang sebagai satu kawasan hak perdagangan, tempat singgah. Tapi malangnya disaingi pula oleh Sir Raffles apabila dia menemui Singapura. Habis Pulau Pinang. Jadi sekarang ni saya tengah menyiapkan kajian tentang Kota Kuala Kedah, dan apabila saya bertemu dengan Prof, perlu cerita pasal Orientalism, macam mana kita nak nyohkan penyelesaian penjajah ni. Benda-benda ni lah yang saya tengah buat sekarang. Dan saya berharaplah supaya kita semua tengok balik kepada sejarah ni, betapa pentingnya Kota Kuala Kedah sebagai satu kawasan kawasan yang paling utara. Kenapa dia membentuk satu komuniti masyarakat perdagangan, dan tak ada lagi kajian berkenaan maritim utara. Maritim Melaka kita bisa dengar, tapi maritim di kawasan utara kita tak bisa dengar. Dan buku Mazem Mafalarti, The Kingship of Kedah, menceritakan tentang macam mana orang utara ni berdagang, membuat berniaga di laut dan sebagainya. Mana kata orang utara ni hebatlah.
Tapi kehebatan tu hilang secara tiba-tiba apabila datang je presisi silat. Wallahualam bisawab. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Abang Tuan Herman Roslan kita. Jadi tuan-tuan, begitulah sedikit sebanyak kisah dan penceritaan tentang sejarah. Sejarah ni sebenarnya seronok. Kenapa kita buat di masjid? Kerana sejarah dan agama, sejarah is part of agama. Quran sendiri 1/3 daripada Quran adalah sejarah. Dan bila Allah Taala cerita tentang kaum-kaum terdahulu, qad qalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Quran sebut, Allah Taala sebut kan. Kemudian Allah Taala sebut lagi tilka ummatun qablakum, itulah umat-umat sebelum kamu, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Banyak penceritaan tentang sejarah yang disebutkan dalam Quran dan juga disebutkan dalam hadis. Maka usaha pemurnian pembawakan ilmu sejarah ke dalam masjid-masjid dan majlis-majlis ilmu ini kita anggap satu usaha yang baik, dan kita sangat berharap agar cendekiawan, cerdik pandai, profesor, ramai lagi cerdik pandai sejarah akan turun memeriahkan lagi kebangkitan sejarah dalam komuniti masjid di utara dan di Malaysia secara amnya lah. Tuan-tuan, saya nak tutup majlis kita ini dengan nak ajak tuan-tuan berfikir betapa hebatnya sejarah kita ni yang selama ni kita tak terfikir pun. Saya bila saya duduk termenung seorang-seorang, saya fikir kan. Tak tahu lah, mungkin Prof dengan Abang Herman ada jawapan lah. Saya bukan orang sejarah, saya tak ada jawapan lah. Saya fikir kenapakah nama di Pulau Pinang ni banyak? Tok Pematang, Tok Mahat Pematang, Tok Brain Pematang, Tok Kandu Pematang, Tok Jaya dan sebagainya. Adakah mereka ini adalah setaraf ataupun ulama-ulama ataupun panglima seperti mana disebutkan oleh Hang di Melaka itu? Saya nak ajak tuan-tuan fikir agar dia minat sejarah tu nak main lagi ni. Bukan saya nak buka bagi panjang lagi ni, nak ajak fikir. Kemudian dalam tafsir Prof sebut bila ayat Quran menceritakan tentang peti tabut orang Israel, Bani Israel tu, buka dalam tafsir sebut peti tabut itu dia di atas dibuatan oleh bentuk malaikat, 2 angel disebut. Tetapi peti itu buatan dia adalah kayu jenis penaga. Penaga ni nama kayu Prof. Jadi saya tertarik bila Prof sebut tadi tentang Tanjung Penaga dan di sini nama dia Penaga. Macam mana dalam daerah Penaga ni, kampung tuan-tuan nama Lahar Tabut. Nama sama tu dengan peti tu. Tuan-tuan cari tengoklah. Ni saya bagi homework dekat tuan-tuan lah. Nak beritahu apa? Sejarah ni seronok. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Prof dan juga Abang Herman Roslan kerana sanggup sudi hadir untuk memeriahkan majlis kita. Terima kasih juga kepada para AJK Masjid yang memberi ruang dan tempat kepada kami, dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meminjamkan telinga dan pendengaran tuan-tuan kepada kami. Mudah-mudahan penceritaan ini menyuntik semangat untuk kita menyayangi dan bercerita sejarah. Wallahu ta'ala alam. Saya mewakili masjid mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.